Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Tuan pengerusi, para pensyarah, para guru, para pelatih, seterusnya tuan-tuan, perempuan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling muda kat sini umur berapa? 17. Paling muda 17. Paling tua 35. 35 saya lagi tua lah. Baik, alhamdulillah, para pelatih di sini sekitar usia 17 hingga 35 tahun, dan masa kita terbatas. Jadi kita pada malam ni kita akan berkongsi beberapa perkara. Antaranya yang pertama, saya ingin berkongsi dengan apa yang disebut dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i, satu kitab ataupun satu buku yang mengumpulkan syair-syair yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang dikumpulkan daripada banyak sumber. Maka kita pada malam ni kita akan berkongsi nasihat untuk para penuntut ilmu. Kita semua ni penuntut ilmu. Saudara-saudara datang sebagai pelatih. Saya sendiri pun walaupun dah berusia 45 tahun, dah berkahwin, ada anak pun dah nak masuk universiti dan sebagainya, tapi saya juga masih lagi penuntut ilmu. Jadi kita semua pada malam ni, sama ada yang jadi pelatih ataupun yang dah bekerja makan gaji, semuanya adalah penuntut ilmu. Jadi apa dia nasihat yang terkandung dalam syair Al-Imam Asy-Syafi'i ini? Baik, ini kita terjemah dalam bahasa Melayu kita. Dia kata, aku melihat pemilik ilmu hidupnya mulia, dia kata, walaupun dia dilahirkan daripada orang tua yang terhina. Dia kata, dia tengok orang yang memiliki ilmu, hidup dia mulia, walaupun orang tua dia tu hina. Jadi poin yang pertama dia nak bagi tahu, irrespective. Boleh cakap orang putih tak? Boleh. Irrespective, tak kira mak ayah hampa ni jenis macam mana. Kan? Kita semua ni anak cucu tok lebay ke, tok guru pondok ke, ustaz ke, ataupun mak ayah kita tu na'udzubillah pelacur ke, perompak ke, penjenayah, pembunuh dan sebagainya, kan? Tanpa mengira mak ayah kita orang kampung panggil Datuk Seri, Tan Sri, duk hormat mak ayah kita, ataupun orang kampung duk maki, laknat apa semua mak ayah kita. Tapi dalam syair Al-Imam Asy-Syafi'i, dia kata siapa yang ada ilmu, maka dia itu akan jadi orang yang hina tanpa mengira dia datang daripada orang tua yang jenis macam mana. Nampak tak? Itu realiti hari ni. Dulu pun macam tu. Zaman Imam Syafi'i pun macam tu, zaman kita sekarang pun macam tu. Kan? Kalau kita ignorant, kalau kita orang jahil, kan? Minal juhala, kan? Orang yang jahil, tak tahu apa-apa. Bukan sahaja orang pandang hina, tapi orang suka ambil kesempatan.
Orang suka ambil kesempatan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu apa-apa. Ni banyak contoh benda yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini, yang mana dengan sebab ada ilmu itu, masyarakat akan pandang kita dengan pandangan yang mulia. Walaupun kita asalnya datang daripada keluarga yang orang pandang hina. Allah tak hina, tapi orang pandang hina. Saya sendiri tengok dah berapa banyak dah contoh yang ada dalam masyarakat kita. Sama ada dia datang daripada ahli keluarga saya sendiri ataupun datang daripada orang-orang yang saya kenal. Melalui pemerhatian saya sendiri, bagaimana kehidupan dia berubah kerana ada ilmu. Adik-adik semua ni ramai datang dari mana? Kuala Lumpur ada? Kuala Lumpur ada. Paling-paling ceruk kampung kat mana? Paling-paling ulu. Negeri Sembilan. Melaka, paling ulu Melaka. Oh, kira Melaka ni ulu lah. Paling ulu. Cuba bagi tahu kat saya nama tempat paling ulu kat mana? Kuala Berang. Kuala Berang. Okey, Kuala Berang. Nanti orang Terengganu marah pula. Okey, Kuala Berang. Kuala Berang ni dia ada toilet tak? Ada toilet. Maknanya dia tak ulu lagi lah. Saya pernah tengok tempat yang lagi ulu yang tak ada toilet. Kampung saya, kampung asal ayah saya, orang Kelantan, Bukit Marok. Ni zaman mak saya kahwin dengan ayah saya. Kan? Rumah yang tak ada toilet, sampai toilet pun tak ada. Kalau dalam konteks masyarakat kita hari ni, kalau rumah tu sampai toilet pun tak ada, kira teruk lah. Kan? Kira teruk sungguh. Jadi mak saya orang bandar, kahwin dengan ayah saya orang kampung. Ni sebiji macam cerita Hindustan. Kan? Mak orang bandar, ayah orang kampung. Macam tu lah. Macam saya lain, saya orang bandar, isteri saya orang kampung. Ni kalau isteri saya tengok, dia marah kat saya. Jadi bila mak saya kahwin dengan ayah saya, maka ialah gadis bandar kan, pergi ke rumah suami, keluarga suami dia orang kampung. Jadi baru kahwin, inai masih lagi merah apa semua kan, orang bawa pergi berjalan semua, sampai satu malam rasa sakit perut nak buang air. Tanyalah abang, suami lah, siapa dia? Ayah saya. Tanyalah dekat abang, saya ni sakit perut. Nak buang air, toilet kat mana? Okey. Ada adik-adik yang datang daripada ulu-ulu semua ni, toilet kat mana biasanya? Kalau tak ada dalam rumah, kat mana? Dalam parit kan? Dalam parit, dalam sungai, belakang rumah, dalam kebun, betul tak? Okey. Cuba bayang satu gadis kampung. Gadis kampung ni apa? Uptown girl ke apa? Jadi satu gadis yang jelita, yang merupakan mak saya ni, bila sakit perut, maka si abang ni pun bawa lah kan, isteri yang dia baru kahwin ni ke belakang rumah, toilet yang special kan. Takkan nak bagi toilet yang tak special. Toilet yang special. Waktu malam gelap gelita. Jadi tempat yang kata toilet ni belakang rumah, kat mana? Yang dalam kebun tu lah kan, lalang rumput semua ada. Jadi mak saya kata, macam mana dia nak buang air? Ayah saya kata, duduklah. Duduklah. Mak saya kata, kalau duduk, rumput cucuk punggung dia. Ayah saya kata, macam ni lah orang Bukit Marok bila dia buang air kan. Dia duduk kat situ. Jadi, iyalah, dia beza kulit punggung orang kampung dengan kulit punggung orang bandar. Kulit punggung kampung tebal dia 1 inci. Dia pijak duri tak luka, betul tak? Pijak duri tak luka, dia tak ada masalah. Buah durian lebih lambung gitu je, buah durian. Biasa tengok dah askar-askar kan, truk askar dia berhenti beli durian, dia lambung macam tu je. Kan? Lawyer macam saya, macam adik-adik yang kerja, yang gaji 45,000, 10,000, 20,000, ni mana boleh pegang durian macam tu? Sebab kita orang bandar.
Kan kita orang high class, orang high class kulit dia nipis. Jadi mak saya kata macam mana dia nak duduk nanti rumput cucuk punggung dia. Jadi fikir dapat satu idea yang baik sikit lah. Yang baik sikit, iaitu dekat dengan tempat yang ayah saya tunjuk tu ada pokok jambu. Jadi naik tingkat 2. Naik tingkat 2. Jadi bila naik tingkat 2 okey kan? Naik tingkat 2. Jadi apa yang berlaku ialah keadaan tu sangat-sangat susah. Kan, sangat-sangat susah. Orang kampung pandang kita ni tak ada apa-apa. Kan? Pasal apa? Sebab kita orang kampung. Tapi akhirnya ayah saya ni menjadi satu orang yang bila dia kahwin apa semua ni, dia daripada satu keluarga yang begitu yang tak begitu senang lah kita kata, tapi kemudiannya berubah keadaan hidup dia kerana selepas tu dia melanjutkan pelajaran ke College Islam Malaya. Masa tu College Islam Malaya, bukan College Islam Kelang. Pasal apa? Kerana ilmu. Kan? Kita datang daripada keluarga yang asalnya orang pandang hina ataupun orang tak hormat, tetapi kerana ada ilmu kemudiannya dia merubah keadaan kita. Maka kita sedang hadirin sekalian, itulah rangkap yang pertama yang disebut dalam Diwan Al-Imam Asy-Syafi'i. Baik, tanpa mengira daripada mana asal kita. Lepas tu dia kata ia terus menerus terangkat, dia diangkat, kita akan jadi semakin tinggi kedudukan kita hingga pada darjat yang tinggi dan mulia. Kan? Hingga pada darjat yang tinggi dan mulia. Maknanya dengan ilmu tadi makam kita dinaikkan. Betul tak? Dengan ilmu kita makam kita dinaikkan. Orang akan menghormati kita. Umat manusia mengikutinya dalam setiap keadaan. Boleh switch on? Tak ada ni. Okey, dah. Okey. Baik. Jadi manusia ni mengikuti dia dalam setiap keadaan. Seperti pengembala kambing ke sana sini diikuti oleh haiwan. Dia nak bagi tahu bila kita ada ilmu, kita akan ada ramai orang yang menghormati kita. Dia guna istilah apa dia? Dia akan guna istilah umat manusia mengikutinya. Betul tak? Ada dia tengok tokoh-tokoh yang ada yang menguasai knowledge. Kita jangan kira lagi ilmu dia tu betul ke tak betul. Ilmu betul tak betul kemudian. Tengok dulu yang menguasai knowledge. Sama ada pengetahuan dalam bidang agama yang kita panggil tok guru, kan? Ulama, ataupun dalam bidang dunia, saintis. Ramai tak pengikut? Ramai pengikut. Orang yang macam Charles Darwin, kan? Yang sering dikaitkan dengan teori evolusi. Antara teori evolusi yang menjadi kontroversi apa dia? Ia mengatakan bahawa manusia berasal daripada beruk. Walaupun bukan sahaja orang Islam yang against teori berkenaan, tapi keluarga Charles Darwin sendiri sebenarnya adalah penganut agama Kristian yang sangat kuat. Dia orang committed dengan agama Kristian, kan? Tetapi sebab itu dalam satu cerita Charles Darwin dikatakan bahawa Charles Darwin bila dia nak sebut tentang teori dia, teori evolusi itu banyak. Teori evolusi banyak. Ni tahu tak teori evolusi? Tahu? Apa dia evolusi? Evolusi lawan dia revolusi. Revolusi maknanya mudah je, bagi perkataan mudah je. Perubahan yang cepat, yang mendadak. Evolusi perubahan secara perlahan-lahan, beransur-ansur, kan? Itu beza antara evolusi dengan revolusi. Baik, evolusi ramai orang salah faham. Dia kata teori evolusi Charles Darwin, banyak orang bercakap tentang
teori bahawa manusia berasal daripada ya. Tetapi bukan itu sahaja sebenarnya. Dia cerita banyak benda tentang teori evolusi. Antaranya ialah bagaimana manusia ni dia bertindak balas dengan kawasan sekitar dia. Betul tak? Dia bertindak balas. Manusia ni dia boleh adjust. Tubuh kita ni dia adjust dengan keadaan sekitar kita. Saya bagi contoh yang mudah lah. Kan contoh yang mudah. Adik saya, bila dia melanjutkan pelajaran ke Paris, kan, orang Perancis panggil Paris. Bukan Paris, bukan ikan pari-pari. Paris. Kan? Bila dia melanjutkan pelajaran ke Paris, apa yang berlaku ialah, satu hari dia balik, selepas beberapa ketika dia sana, dia balik. Kami tengok dekat airport, tu macam dia. Tapi ada lain dah. Dengan muka dia, dengan gaya dia, apa semua tu dah lain. Dah jadi macam orang Perancis. Kan? Sebab apa? Sebab manusia ni, dia sama ada kita sedar ataupun tidak, dia bertindak balas. Dia respon kepada keadaan sekitar. Saya ada satu orang kawan yang buat PhD sama-sama dengan kami di England. Lepas tu dia hantar anak dia hafal Quran di satu ma'had tahfiz di London. Yang mana majoriti tenaga pengajar dan para pelajarnya, majoritinya datang daripada India, Pakistan, Bangladesh. First time saya tengok anak dia, saya kata dia ni Melayu ke India? Dia dah berubah. Dia dah berubah jadi macam hak sekitar dia. Padahal mak dia Melayu, ayah dia Melayu, dia Melayu. Tengok gambar dia masa kecil, memang dia Melayu. Tapi bila dia duk berkawan dengan India ni, dengan Pakistan, Bangladesh ni, dia berubah jadi macam tu juga. Dia pakaikan tuala saja. Dia pakaikan tuala saja nak pergi ke bilik air. Saya tengok bulu dada pun ada. Kan? Orang Melayu jarang ada bulu dada. Dia ada bulu dada. Dengan jambangnya. Kan? Dengan jambang dia. Cara dia bercakap, mana dia dah terikut-ikut dengan keadaan sekeliling dia. Yang itu yang kita panggil sebagai teori evolusi. Baik. Jadi Charles Darwin ni, walaupun dia adalah seorang, kita kata tokoh lah, seorang tokoh yang begitu kontroversi, tapi pengikut dia ramai tak? Pengikut dia ramai. Sampai sekarang ramai orang masih mempertahankan teori dia, doktrin dia. Ramai orang pertahankan, walaupun ramai juga orang yang menentang doktrin dia. Baik. Itu contoh mudah bagaimana satu orang, walaupun ilmu yang ada pada dia adalah ilmu yang sangat kontroversi, termasuk dalam agama dia sendiri, tapi dia mempunyai pengikut yang ramai. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata bila orang tu dia ada ilmu, manusia akan mengikuti dia. Sekarang kita tengok tak, orang yang ada ilmu ni, dia dah lebih kurang macam artis. Kan? Followers dia, fans dia, friends, kan? Yang minat dengan dia dan semua begitu ramai. Itu satu contoh. Kemudian, jikalau tanpa ilmu, umat manusia tidak akan berasa bahagia dan tidak kenal halal dan haram. Tengok. Tanpa ilmu, satu, kita takkan bahagia. Satu. Yang kedua, dia kata tak kenal halal dan haram. Ini dalam syair Imam Syafi'i. Adik-adik semua, kenapa bila kita tidak ada ilmu, kita tidak bahagia? Sebab nak bahagia pun kena ada ilmu. Sebab itu disebut, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma ma'an fa'alaihi bil ilmi. Siapa-siapa yang nak kepada dunia, maka hendaklah dia ada ilmu. Siapa-siapa yang mahukan akhirat, maka hendaklah dia ada ilmu. Siapa yang nak dua-dua sekali, dunia pun dia mahu, akhirat pun dia nak, maka hendaklah dia ada ilmu. Kita nak buat apa pun kena ada ilmu. Ni yang ramai ni datang mengaji bab apa? Campur kan? Macam-macam. Betul tak? Macam-macam. Bila macam-macam, setiap orang dia ada bidang dia masing-masing. Betul tak? Dia ada bidang dia masing-masing.
Macam lawyer contohnya kan. Lawyer ada yang takhusus ataupun specialize dalam bidang jenayah. Tapi kalau suruh dia handle kes perumahan, dia tak pandai. Dia hanya specialize bidang jenayah. Jenayah pun banyak kan. Dia kena ada beberapa yang bidang tertentu je. Ada lawyer dia buat kes jenayah tertentu saja. Katalah kes bunuh kan, kes dadah, rompakan bersenjata, itu contoh kan. Ada lawyer perumahan je kan, buat projek je. Berapa kita nak develop rumah, 400 unit rumah kan. Berapa hektar kan, apa semua tu, berapa lama. Itu antara bidang dia. Ada lawyer pula bidang syariah saja kan. Ada lawyer pula dalam bidang korporat dan sebagainya. Maka setiap orang dia ada bidang dia. Maka Imam Syafi'i dia kata bahawa kita nak bahagia kena ada ilmu. Contohnya, bila kita nak bahagia ni, apa dia bahagia? Bahagia ni macam-macam lah kan. Yang penting kita gembira. Dalam agama, orang yang bahagia ialah orang yang selamat di dunia dan selamat di hari akhirat. Yang Quran ajarkan kepada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Amin. Habis. Ada satu kes yang saya kendalikan. Bagi manusia ni, benda apa yang paling seronok sekali dalam hidup dia? Apa dia paling seronok sekali dalam dunia ni? Makan paling seronok. Semayang paling seronok. Antara makan dengan kahwin, mana paling seronok? Kahwin lagi seronok. Kalau orang bagi pilihan, makan saja jangan kahwin, ataupun kahwin jangan makan, nak mana? Dah, dari segi sedap, dari segi seronok, kahwin lagi seronok. Okey. Saya pun rasa yang seronoknya kahwin. Saya rasalah. Sebab apa saya rasa? Sebab banyak lagi benda yang saya tak explore, yang saya tak tahu. Satu hari saya ada kes di mahkamah syariah. Saya mewakili seorang isteri yang minta cerai. Isteri minta cerai. Bila isteri minta cerai, kita akan tanya alasan dia kenapa dia nak bercerai daripada suami dia. Isi isteri ni jawab apa? Dia kata suami dia ni lama sangat. Faham pula. Ni faham apa ni? Kan saya maksud lain, hampa faham kot lain pula. Jadi lama tak bagi nafkah. Jadi cerita dia, malam pertama ni malam yang ditunggu-tunggu kan. Yang ditunggu-tunggu. Suspension. Yang ditunggu-tunggu oleh semua pengantin. Jadi anak guam saya, dia bagi tahu malam pertama lah malam yang paling menyedihkan dia. Dia kata paling menyedihkan dia. Jadi dalam mahkamah kita akan examine kan. Kita akan tanya pihak yang terlibat. Dia ada 3 peringkat kita akan tanya. Satu, dia panggil examination in chief, pemeriksaan utama. Mana lawyer kawan tu yang tanya dia dulu. Pusingan yang kedua, cross examination. Mana soal balas, peguam belah sana akan tanya kawan ni. Pusingan yang ketiga, re-examination, soal semula. Mana lawyer dia balik akan tanya semula. Jadi kita tanyalah dia, kenapa dia minta cerai, apa sebab. Dia katalah bahawa malam pertama tu suami dia lama sangat. Dalam kepala saya, dan saya percaya adik-adik semua, yang mana bagus, lama ke sekejap? Ni macam tahu je. Saya pun sependapat dengan adik-adik semua. Saya pun sependapat lah. Jadi saya masa tengah tulis kan, kita tengah tulis, saya kata apa masalah lama kan? Apa masalah lama? Semua adik-adik pun semua ijma' malam ni kan.
Semua setuju kan bahawa lama tu yang kita suka kan. Lelaki pun suka, perempuan pun suka. Baik. Jadi saya pun pelik, apa masalah dia? Jadi bila dia kata lama, soalan seterusnya ialah berapa lama? Pandai pun boleh jadi lawyer ni. Bila lama, berapa lama? Jadi dia kata daripada malam tu lepas isyak sampai subuh. Jadi saya ni, ini kes pertama yang sampai ke pengetahuan saya yang to the extent kita rasa susah nak percaya kan. Kita dah fikir perempuan ni dia tipu ke atau dia cakap betul kan. Kita tak tahu. Sebab kita hukum orang di mahkamah ni, kita hukum berdasarkan pada zahir. Yang di sebalik cerita dia, hanya dia dengan Allah sahaja yang tahu. Kan dia tipu ke, dia cakap betul ke, hanya Allah sahaja yang tahu hakikat sebenarnya. Jadi dia kata sampai pagi. Saya pun nak fikir macam mana saya nak tahu cerita sebenar tu, apa maksud sampai pagi? Kan? Adakah berpeluk sampai pagi ataupun tidur sampai pagi? Dia kata tak, itu yang sampai pagi. Kan? Aktiviti itu yang sampai pagi. Apa aktiviti itu faham sendirilah kan. Yang tu sampai, saya kata ya sampai pagi. Dia kata ya, tak berhenti sampai pagi, sampai subuh. Lepas tu saya tanya dia, adakah suami dia menggunakan ubat apa-apa? Kan? Dia kata dia tak tahu suami dia makan apa ataupun mengamalkan ubat apa, tapi dia ada nampak suami dia bawa satu botol kecil. Satu botol kecil. Saya tanya, botol kecil tu kandungan apa? Dia kata tak tahu juga. Lepas tu saya tanya, ada tak nampak label apa-apa pada botol tu? Dia kata dia ada nampak label. Saya tanya, label apa? Dia tulis oksigen. Saya pun makin pening. Ni cerita kartun apa kan. Tapi ringkas ceritanya, yang saya nak kongsi dengan saudara-saudari sekalian ialah, dari segi ilmu, kita mungkin menganggap itulah segala-galanya. Kita menganggap itulah segala-galanya. Nafsu itu, syahwah itu segala-galanya. Tapi itu adalah anggapan orang yang jahil. Itu anggapan orang yang ilmu belum cukup. Siapa yang mempunyai ilmu yang cukup, dia mengetahui bahawa syahwah bukan segala-galanya. Syahwah itu sendiri dia mesti disertai dengan perkara-perkara lain. Kan? Soal kasih sayang, soal timbang rasa, kan? Soal keseronokan bersama. Dia tak boleh kita seorang yang seronok, yang seorang lagi tak seronok. Tak boleh. Sebab tu Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia yang terkenal Ihya Ulumuddin, dia menetapkan bahawa soal suami isteri perlu mempunyai keseronokan bersama. Dia tak boleh seorang. Itu menunjukkan kepada kita bahawa ilmu tu penting. Nak kahwin jangan hanya tahu ambil tahu cerita-cerita tertentu sahaja. Ilmu kita mesti seimbang, mesti menyeluruh, solid. Baik, itu yang pentingnya, mempunyai ilmu untuk kita mendapat kebahagiaan. Selepas itu ilmu itu juga Imam Asy-Syafi'i kata untuk kita kenal apa dia halal, apa dia haram. Saya tak pernah minum arak, dan saya percaya saudara-saudari juga tak pernah minum arak. Satu masa saya belajar di England, saya bekerja di satu tempat sebagai enabler. Enabler ni carer, jaga orang tua, orang uzur, kan? Jadi driver dia apa semua. Jadi saya bawa dia punya C4, kan, Picasso, kereta MPV tu. Satu hari ketua saya mengatakan bahawa staf kami yang seorang lagi minum arak. Dia kata minum arak. Saya kata macam mana tahu, kan?
Kita tak nampak orang tu minum, tapi kita kata dia minum arak. Macam mana kita tahu? Maka bos kami ni kata bahawa bau arak ni dia ada bau tertentu. Dia ada bau tertentu. Dia pun bagi tahu antara cara nak cam arak ni bau dia bau manis. Dia ada bau manis yang ni siapa-siapa yang ada pengalaman dia tahu. Kan? Dia ada bau yang tertentu. Jadi bila disebut tu, saya pun pergi cium dalam kereta tu, oh kita tahu itu adalah bau minuman keras. Baik. Apa maksud saya? Maksud saya ialah penting kita belajar bukan sahaja tentang perkara yang halal. Penting juga adik-adik semua belajar tentang benda haram, bukan untuk buat. Bukan untuk buat, tapi untuk mengenali benda yang haram itu supaya kita tidak melakukannya. Kita tahu apa yang akan berlaku kalau kita isap rokok. Kita tahu apa yang akan berlaku kepada kita kalau kita isap dadah. Kita tahu apa yang akan berlaku kepada kita kalau kita duduk ambil daun ketum. Nah, kita kena tahu benda ni supaya bila kita kenal, ini dia daun ketum, ini akibat dia, ini dia gam, ini dia petrol, orang hidup petrol apa semua. Ni semua ketawa ni mesti ramai buat ni. Tak? Bila kita tahu kesan dia, maka kita tak sanggup nak buat. Berapa ramai di kalangan kita kerana keseronokan yang sementara itu sahaja menyebabkan dia sanggup melanggar segala lunas-lunas agama. Ini penting kita kenal antara halal dan haram. Kemudian disambung, di antara keutamaan ilmu kepada penuntutnya adalah semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Kan? Semua umat manusia dijadikan sebagai pelayannya. Jadi kerana ilmu ni, orang akhirnya akur kepada kelebihan seseorang yang mempunyai ilmu. Bagi adik-adik semua yang rajin bekerja, rajin belajar dan rajin bekerja, antara cara yang patut adik-adik ambil kira ialah pekerjaan mana yang akan mendatangkan pendapatan yang lumayan. Kan? Kita kena tahu. Apa dia? Kan? Bidang apa? Oil and gas ke? Ataupun di bidang perkapalan ke? Kalau kejuruteraan apa? Kan? Sekarang ni kimpal, kan? Welding, macam-macam. Bidang apa yang kita tengok boleh mendatangkan keuntungan yang lumayan kepada kita? Sebab apa? Sebab kita bekerja tujuan dia untuk dapatkan wang, menyara anak isteri. Betul tak? Adakah bila kita belajar dengan tujuan untuk mendapatkan wang, itu salah dari segi agama? Tak salah. Adakah itu dianggap sebagai tidak ikhlas? Tak. Ikhlas tu apa? Kita buat sesuatu lillahi ta'ala, kerana Allah. Kan? Tapi ni kita belajar untuk dapatkan wang. Salah ke? Tak. Sebab apa? Sebab kita dapatkan wang untuk anak isteri kita, untuk kehidupan keluarga kita. Semua perlukan wang. Surau ini pun nak gerakkan kipas dengan nekon, dengan lampu, memerlukan wang. Kamera video yang sedang merakam sesi kita pada malam ini juga memerlukan wang. Kehadiran tuan-tuan, puan-puan sekalian, saudara-saudari sebagai pelajar malam ni memerlukan wang. Setiap orang dibiayai oleh pihak kerajaan dengan jumlah yang banyak. Mana semua benda dia memerlukan wang. Maka jikalau kita melakukan sesuatu itu kerana Allah, walaupun kita kata kita cari pekerjaan yang lumayan, pendapatan yang lumayan, itu masih lagi dianggap sebagai belajar dalam keadaan ikhlas. Kemudian wajib menjaga ilmu, laksana orang menjaga harga diri dan kehormatannya. Maka kita kena jaga ilmu yang kita ada, sebagaimana kita jaga kehormatan diri kita dan juga harga diri kita. Sekarang ni macam mana kita jaga diri kita?
Saya masa kat sekolah dulu, saya sekolah sains. Kan? Zaman tu tahun 80-an. Masa tu kumpulan rock, heavy metal. Kan? Duran Duran, Scorpion. Oh, tu. Kalau ambil gambar mesti macam ni ke? Lebih kurang lah kan. Mesti adalah buat tangan gitu, tangan gini. Jadi kawan saya yang seorang tu, bukan seorang, ramai, tapi ada seorang tu, dia suka pakai seluar separuh punggung dia. Tahu seluar separuh punggung? Dia punya apa ke panggil cawat? Cawat dia separuh. Kita cawat kita penuh kan? Ke sini pakai cawat separuh juga. Cawat dia separuh. Mana separuh punggung. Jadi bila dia berjalan pergi ke kelas, saya berjalan belakang dia, saya akan nampak lurah dendam dia. Very clear. Very clear. Jadi kalau kami jumpa dah tua-tua ni, bila dah jumpa di Kuala Lumpur, seronoklah cerita benda-benda lama kan. Kesucian saya terjaga. Saya tak pakai seluar lagu tu. Saya memang teruna sampai sekarang. Bab tu lah kan, bab tu. Tapi dia sudah tercemar sejak sekolah menengah lagi. Kita tak jaga. Itu contoh orang yang tak jaga kehormatan diri dia. Kan? Tak jaga kehormatan diri. Orang lelaki pun ada yang jenis perangai tak jaga kehormatan diri. Jadi kita orang yang jaga kehormatan diri. Kaum wanita kena jaga kehormatan diri. Berapa ramai orang perempuan sekarang ni pakai baju kurung, dia tak pakai kain dalam dia. Jadi bila dia pakai macam dia tak jaga kehormatan diri. Kalau dia berjalan depan orang lelaki semua makan nasi, semua masukkan nasi dalam hidung belaka. Sebab matahari belah sana, budak perempuan dia lukut tengah-tengah. Jadi itu semua akan merosakkan kehormatan diri. Jadi kita jaga. Kan, kita bercakap dengan orang, jaga diri kita, jaga maruah orang tu, jangan kita pelekeh dia dan kita jangan biarkan orang pelekeh kita. Begitulah juga dengan ilmu, kita jaga dia. Nampak buku tebi atas lantai, ambil, hormat, letak tempat yang sesuai. Kadang-kadang kita di rumah, adik-adik kita main dia, sepahkan habis buku-buku dan majalah-majalah. Kita hormat ilmu itu, ambil simpan elok-elok kerana menghormati ilmu yang ada pada buku berkenaan. Kalau kita jumpa mana-mana guru dan sebagainya, kita hormat guru berkenaan. Saya perhatikan pengalaman saya bukan nak undermine saudara-saudari sekalian. Tapi saya kenal, saya jadi pensyarah di sebuah universiti. Saya kenal pelajar saya yang datang daripada pelbagai latar belakang. Saya tengok pelajar saya yang Cina, yang India sangat menghormati guru. Itu yang saya agak rasa agak kita kata apa? Sepatutnya benda tu ada pada orang Islam. Tapi saya tak katalah orang Islam tak pandai hormat. Orang Islam hormat juga. Tapi cara orang Cina dan India dia menghormati saya sebagai pensyarah dia, saya tengok lebih daripada kita orang Islam. Jadi kita orang Islam ni, kalau jumpa guru, jumpa orang yang bimbing kita selama ni, kita kena hormat dia. Kita mungkin ada guru sekolah rendah kan. Kita ada guru sekolah rendah, kita dengar dia sakit sekarang ni, pergi jumpa dia, ziarah dia, doakan dia. Kan? Itu cara kita menghormati ilmu yang telah dia bagi kepada kita zaman dulu. Kan? Guru tadika, masa kita umur 6 tahun, 5 tahun, dia guru tadika. Dialah yang mula-mula mengajar kepada kita alif bata, A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kita sekarang dah lebih pandai daripada dia. Tetapi adakah itu bermakna kita memandang rendah kepada dia? Tidak. Pergi cari dia, tahu dia sakit ke apa, perlukan bantuan dan sebagainya, tolong guru-guru kita berkenaan. Letakkan ilmu itu. Kita bukanlah menghormati dia sekadar dia sebagai orang yang lebih tua, tapi kerana ilmu yang ada pada dia. Baik. Kemudian sesiapa yang mengembangkan ilmu, kemudian dia bagi kepada orang yang bukan ahlinya kerana kebodohannya, maka dia akan menzaliminya. Ilmu ni, kita nak bagi ilmu, kena bagi ilmu yang sesuai. Kadang-kadang ada orang salah guna, maka jangan bagi ilmu yang akan menyebabkan orang menyalahgunakan ilmu berkenaan. Sebagaimana pisau. Pisau kita boleh bagi pada siapa-siapa pun.
Tapi kalau kita tahu orang tu dia akan membunuh dengan menggunakan pisau, jangan bagi pisau tu kepada orang berkenaan. Walaupun general principle-nya tak jadi masalah bagi pisau pada siapa-siapa. Nampak tak? Ilmu pun macam tu. Kan? Sebagaimana saya lawyer, katalah ada lawyer muda-muda nak belajar ilmu kepeguaman, macam mana nak kendalikan kes. Saya perlu mengajar. Itu tugas dan tanggungjawab saya sebagai seorang Islam, untuk ajar peguam muda-muda ni macam mana nak jadi peguam yang bagus. Tapi kalau kita nampak dia akan menyalahgunakan ilmu yang kita akan ajar, maka kita jangan bagi ilmu itu kepada dia. Itu cara dia. Kemudian, wahai saudaraku, saya kena berhenti insya kan? Insya pukul apa? Dah masuk dah? 8? 25 dah masuk ni, 8.38 dah. Masuk dah kan? Okey, 2-3 minit boleh? 2-3 minit je. Baik. Dia kata, wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih. Betul kan? Dah masuk kan? Masuk dah? Okey. 2-3 minit. 8.35. Okay. Wahai saudaraku, ilmu tidak akan diraih kecuali dengan 6 syarat, dan aku akan ceritakan satu-satu. Baik, kita ringkaskan cerita. Nombor 1, kena cerdik. Kan? Pandai dengan cerdik lain kan? Lain. Apa yang lain? Ada orang pandai tapi dia tak cerdik. Kan? Ada orang cerdik tapi dia tidak pandai. Contoh mudah. Pandai ni biasanya dia ada kelulusan lah. Qualification. Dia pandai. Dia ada degree, dia ada masters, dia ada PhD. Tapi senang-senang orang nak tipu dia. Kan? Pandai. Tapi orang nak tipu senang-senang. Maknanya dia tak cerdik. Tak. Ada orang, walaupun dia tak ada sijil. Kan? Kita bukan masuk universiti, tapi kita ni, kita guna otak kita. Kan? Kita cerdik. Kita dapat sikit pun kita boleh guna benda tu dengan cara yang maksimum. Sebab kita pandai guna ni. Maka syarat nombor satu, ilmu ni dia kena cerdik. Orang tu dia kena cerdik. Barulah manfaat ilmu tu maksimum. Ilmu dapat kepada orang tak cerdik, dia tak begitu memberangsangkan kesan dia. Okey? Satu. Yang kedua, kita kena ada perhatian yang tinggi. Kena fokus. Kena fokus. Kena bagi perhatian yang tinggi. Apa akan jadi kalau bila kita belajar, kita tak bagi perhatian yang tinggi? Apa jadi? Kita tak faham lagi? Salah faham? Kalau periksa, tak boleh nak jawab? Tak, sebab tak faham, tak masuk dalam kepala, sebab kita tak bagi perhatian. Masa ustaz bagi kuliah, hampa semua duk ingat benda lain, contohnya. Kan? Maka dengan sebab itu, kesan dia jadi teruk. Biasa tengok bola tak? Biasa kan? Pasukan paling bagus kan pasukan apa? Kedah. Tak tengok lokal, orang tengok dunia punya. Kedah. Kedah kalah dengan Selangor, betul tak? Wah, apa teruk. Hebat apa Kedah? Dengan Selangor pun kalah. Katalah adik-adik tengok liga apa? Juara-juara kan? Ataupun Liga Inggeris. Pernah tengok tak? Piala Dunia contohnya. Kadang-kadang pasukan yang hebat, bila gol masuk je, bila pihak lawan sumbat gol belah dia, kan? Katalah 2 biji, kan? Menyebabkan semangat dia merudum. Lepas tu kita tengok pemain tidak lagi dapat bagi perhatian. Dah tak ada minat, dah tak fokus dah. Lepas tu masuk 1 biji lagi, pas biji, nampak tak? Permain dia dah kucar-kacir. Itu contoh bila kita tak boleh bagi perhatian kepada pengajian kita. Sepatut kita dapat kesan yang baik, tapi kerana tak dapat bagi perhatian, menyebabkan kita jadi tunggang terbalik. Yang ni banyak jadi. Orang perempuan, orang lelaki, bila usia macam ni 17, 18, 20 ni usia gatal nak kahwin belaka. Gatal nak kahwin. Kita orang lelaki, kalau perempuan pandang kita lama sikit, kita mula gelabah dah. Gelabah dah kan. Jalan balancing dah tak betul dah. Tak betul. Perempuan pun
Bila dia berjalan, kalau orang dia perasan orang lelaki tengok dia, dia mula tersipu kan. Lutut belaga, jalan lutut belaga. Dah tak boleh nak kontrol dah. Kalau budak lelaki jerkah sikit terus masuk longkang, bluk, jatuh longkang terus. Pasal apa? Memang itu time dia, kan? Time duduk tengah, apa orang kata? Angau. Time duduk tengah angau. Maka benda ni yang banyak mengganggu proses pembelajaran. Jadi nasihat saya kepada adik-adik semua, masa ni, waktu yang macam ni, tumpukan perhatian, dapatkan sijil, dapatkan kelulusan, dapatkan ilmu. Tak lama. Berapa lama? 2 bulan, 3 bulan? 2 bulan, 3 bulan saja. Tak lama. Tumpukan perhatian, keluar dengan kejayaan. Okay? Kemudian, sungguh-sungguh. Kena sungguh. Jangan buat sambil lewa. Kerja ni, kalau kita buat sungguh-sungguh, dia jadi elok. Macam kita sental kain, basuh kain. Kalau basuh tak sungguh-sungguh macam mana? Basuh lebih kurang. Kadang-kadang sudah. Kan? Stain, kotoran lekat. Betul tak? Kalau kita sungguh-sungguh basuh baju, kita tenyih juga. Tenyih juga bagi dia hilang. Itu sungguh-sungguh. Belajar, kena sungguh-sungguh. Kalau tak ada sungguh-sungguh, tak boleh. Okay? Lepas tu, kena ada bekalan, okay? Kita kena ada cukup bekalan mental kita, bekalan wang ringgit, bekalan semangat kena ada, bekalan ilmu, semua tu kena cukup. Lepas tu bimbingan guru kena ada. Bimbingan guru. Orang yang jadi guru kita, yang akan latih kita. Yang ni pun mesti ada orang yang berkelayakan dan juga masa yang cukup untuk kita dapat ilmu tadi. Ilmu dia tak ada shortcut. Kan? Ada shortcut, tapi shortcut tu ada risiko. Ambillah ilmu dengan cara yang paling baik. Jadi sidang hadirin mukminin, saya minta maaf, ambil masa sedikit terlebih. Jadi apa yang penting, saya ucapkan tahniah, congratulations kepada semua yang hadir kerana diberi peluang untuk datang di ABM ini. Mudah-mudahan semua ini akan keluar sebagai seorang yang berjaya. Kita jangan ada rendah diri. Kena ada, jangan rasa hina diri. Rendah diri bagus, tapi kita kena ada self-confident. Kita kena ada keyakinan pada diri kita bahawa kita mampu bangkit, kan? Mampu memperbaiki nasib kita, memperbaiki semula semangat kita yang luntur. Mesti semangat ada berkobar-kobar. Dan kita mesti mampu meletakkan diri kita setaraf dengan orang lain. Jangan jadi macam setengah orang, dia nak nikmat sementara. Pasal apa kerja ni? Nak dapat duit sikit. Pasal apa nak beli motor? Tu je dalam kepala dia. Nak motor je. Motor tu benda sementara. Nanti bila ada isteri, bila ada anak, boleh tak naik motor? Tak boleh. Nak pakai kereta. Bila nak pakai kereta, nak kena ada duit banyak, lebih sikit. Maka nak kena ada pendapatan yang lebih lumayan. Maka kehidupan ni dia tak lari daripada pentingnya adik-adik cuba mendapatkan kelulusan yang lebih baik, belajar sungguh-sungguh, dan akhirnya dengan disiplin ilmu yang betul, sifat amanah, tanggungjawab, jadi seorang yang beragama, kita akan berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.